sayyidil mursalin. Ya Allah, 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 ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa-dosa kami ampunilah. Kami ni banyak salah, ya Allah, kau maafkanlah. Kami ni lemah, ya Allah, kau kuatkanlah. Kami ni banyak penyakit, ya Allah, kau angkatkanlah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hajat-hajat kami kau makbulkanlah. Segala urusan kami kau permudahkanlah. Segala masalah kami kau selesaikanlah, ya Allah. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini tak silap kita dah puasa yang ke-9, betul? Ya, kita dah puasa Ramadan yang ke-9 hari. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gaya puasanya dah macam 20 hari dah talakat, ya. Nah, inilah kita berpuasa. Kita mujahadah, bersusah payah. Ya, bukan senang. Lepas tu dalam kubur tak ada makan, dalam kubur tak ada minum, ya. Dalam kubur tak boleh main handphone, tak boleh, ya. Sebab kita semua akan bertemu dengan malaikat Allah Munkar Nakir. Lupa ah. Bukan dalam hadis malaikat Munkar Nakir ni matanya kebiru-biruan seperti api. Dia memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Tu ditanya, "Man kunta ta'bud?" Siapa Tuhan yang kamu sembah? Mula-mula ditanya tentang tauhid. Dia tanya tentang tauhid. Siapa Tuhan yang kau sembah? Engkau sembahyang, kau sembah siapa? Engkau puasa kerana apa? Puasa engkau kerana Allah ke kerana nak kurus? Ya. Nah, kadang setengah orang dia puasa nak kurus, bukan dia puasa tu kerana Allah. Ya, sebab nak kurus, nak cantik, ya. Setengah orang tu dia ibadah tu bukan kerana Allah, dia kerana orang, kerana hawa nafsu. Ya, kerana manusia, kerana makhluk. Hati-hati ya. Hendaklah kita hati-hati. Ya, sama juga baca Quran. Tengok sembahyang tarawih kerana siapa? Ya, kerana orang ke kerana Allah? Kan orang datang masjid kerana siapa? Tengok pada bulan Ramadan baru datang masjid. Bulan lain tak datang. Ya, dia rasa bulan Ramadan ni Allah ada, bulan lain Allah tak ada. Tengok pada bulan Ramadan penuh surau masjid. Kadang-kadang dia bukan datang semayang, datang tidur. Ya, dia ingat surau masjid ni hotel lah. Dia ingat ni tuan-tuan. Ya. Baiklah, tazkirah tengah hari ni tak lama, jangan risau. 1.45 kita berhenti. Ya, 1.45 kita berhenti sebab kuliah ni tak kali lama-lama. Paling lama sejam tu dah lama lah. Ya, kalau lama kan tinggal aku seorang lah. Ya, tak ada lama kuliah kan. Dia lain dekat surau ni, ya, rata-rata lah kat surau ke masjid orang tak boleh lama-lama. Tapi kalau dekat mall orang boleh lama kat mall, ya. Kalau kat surau tak boleh lama. Lama kan mula. Tengok orang perempuan lama, orang lelaki pun lama. Padahal orang lelaki badan sadu, ya. Badan sadu tapi lama dia muda. Sebab apa? Ini jalan syurga, taman syurga, ya. Bukan adalah hadis. Ni baru mukadimah, aku tak cerita ni sebab nak cerita bab tengah hari ni. Sebenarnya bab tentang 4 perkara hendak dijauhi. Kalau dia jauhi kat dunia ni dia selamat. Dan 4 perkara dia jaga, dia selamat dalam kubur. Ya, tapi sebelum nak cerita bab ni, ada mukadimah tentang bulan Ramadan. Dia bila datang bulan Ramadan, penduduk syurga ni dia bergembira. Termasuklah pokoknya, daunnya, bidadari syurga Allahnya, malaikat Allah, mereka bergembira. Dalam hadis menyebutkan pokok-pokok ni dia berzikir. Dahan-dahan ni dia berzikir, dia bertasbih kepada Allah nak menyambut datang bulan Ramadan, bulan rahmat. Itu kata Rasulullah, sesiapa pada bulan Ramadan dia berpuasa, mulut masih jahat, maki orang, hina orang, mengumpat orang, ya. Namimah, mengadu domba, tak kira dalam grup pejabat ke, grup WhatsApp keluarga ke, grup motor ke, tak kira grup apa sekalipun. Kalau tangan dia jahat, masih ngumpat orang, maki orang, mulut dia ni, tangan tu tolong taib kan, puasanya sah.
tapi Allah tak terima puasanya dan dia tidak di dalam keampunan pada bulan Ramadan. Hati-hati sikit tuan-tuan. Ya, hati-hati sikit. Kadang-kadang kita puasa, ya, puasa tapi mulut kita jahat. Ya, kadang-kadang jenis buat kata hati-hati juga. Bodoh maybe. Selalu kena bodoh ni maybe ya. Maybe selalu kena bodoh ya. Biba tak kena tuan-tuan ya. Alza jarang, Alza lagi jarang. Sekarang ni Alza dah mula nak kena tuan-tuan ya. Bodoh maybe ni ya. Ingat tu bila kata bodoh ya, cepat-cepat tarik balik ya, istighfar minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan, sebab penduduk syurga ni semua hamba yang bertakwa kepada Allah. Ni bulan Ramadan, bulan mujahadah. Kalau buka dalam hadis bila dari syurga Allah ni, dia apa kata dia, wahai malaikat Allah, aku bercantik-cantik, aku nak menyambut kedatangan bulan Ramadan dan aku menunggu. Aku menunggu kedatangan. Aku menunggu tunang-tunang aku, iaitu umat Nabi Muhammad yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ni bidadari syurga tengah tunggu kita tuan-tuan. Ya, bidadari syurga bukan macam bidadari dunia kuntut busuk. Ya. Tapi kena ingat orang perempuan, kalau orang perempuan masuk syurga, ya, dia masuk syurga Allah, dia adalah dalam kitab menyebutkan dia adalah perempuan syurga. Tu hebatnya wanita dunia. Kalau dia buat 4 perkara, dia jaga semayang dengan sempurna, jaga puasa dengan sempurna, jaga maruahnya, ya, jaga tentang ketaatannya dengan Allah, dengan Rasul, dengan suaminya. Tapi orang perempuan nak puasa, kena belajar buat puasa. Nak semayang, kena belajar buat semayang. Kalau semayang tak belajar, semayang sah tapi Allah tak terima. Dia tak puasa. Puasa ni tu kak. Kalau kita puasa, kita main puasa tapi kita tak tahu apa puasa. Ya, tentang air liur pun tak belajar. Ya, tentang sahur pun tak belajar. Tentang niat bagi mazhab Imam Syafi'i tak belajar. Imam Hanafi, Maliki, Hambali pun tak belajar. Orang puasa kita puasa. Ya, gaya macam orang soleh. Oh, gaya macam orang hebat. Nanti dekat negeri akhirat ada perkiraan. Baiklah, ya. Bagus Ustaz. Tuan-tuan, ya. Jangan risau. 1.45 paling lambat 1.50 dah berhenti dah. Sebab pembayaran sampai 1.50 berhenti 1.50. Ya, tuan. Saya minta duit tak, ya. Jabatan JKA nak bagi ya. Tak nak bagi sudah. Tapi elok bagi, ya. Kalau tak bagi aku cakap ke orang, suruh JKA tak bagi aku duit minyak tu je. Baiklah, 4 perkara. Siapa jauhi, ya, dia jaga 4 perkara ni, dia selamat dalam kubur. Pertama apa? Dusta. Bohong. Bohong ni kena jaga sungguh. Dengan bini tak boleh bohong, dengan anak tak boleh bohong, dengan orang bawah, maksudnya dengan staf, dengan dekat pejabat ni, staf tak boleh bohong. Bos tak boleh bohong staf tak boleh bohong bos, tak boleh. Banyak kalau jabatan kerajaan ni, jabatan swasta ke, kilang ke apa, kadang-kadang dia bohong, dia punya bos, dia bohong syarikatnya tentang MC kerja, dia bohong. Ya, dia bohong. Kadang sama juga, nak rentah negeri, bohong polis, tipu dekat surat, dia kata nak tengok mak sakit, pada mak tak sakit, dia bohong. Ya, kena tahu tu. Ada perkiraan dekat negeri akhirat. Bohong yang dia benar dalam hukum syarak ni, dia ada banyak kaedah tentang bohong. Bukan semua boleh bohong. Kadang setengah orang cakap, tipu bini sunat. Kau belajar hukum mana tipu bini sunat? Kau suka dia tipu bini sunat. Kata sunat boleh tipu isteri ni kalau dia berpoligami, dia bermadu. Isteri pertama dengan isteri kedua dia bercakap. Boleh nak tipu, boleh. Nak mendamaikan mereka, boleh. Kalau nak tipu bini nak kahwin lagi, tak boleh. Dosa. Cakap bini nak pergi Johor, nak pergi kursus, padahal pergi Thailand pergi nikah, bohong, tak boleh. Ya, cakap terus serang je dengan bini, jangan bohong. Suami nak selamat buat 2 benda. Pertama, dengan isteri dia kena jujur. Kedua, dengan isteri dia kena berani, tu ya. Ada berani dengan bini, berani. Tengok muka tak berani, ya. Dengan bini kena berani. Tuan-tuan, kena berani dengan ni. Berani tu macam mana? Berani kerana benar, tu. Ya, tak boleh bohong dengan bini, kena jujur. Handphone suami dengan bini tak ada kod-kod. Bini boleh tengok. Berani bini tengok. Kadang suami ni dengan bini handphone tak berani tengok. Ya, bini tak boleh tengok handphone suami. Ada something wrong dalam tu, ya. Sebab tu suami isteri ni dia tidak ada sorok-sorok. Ni suami yang soleh. Suami yang baik macam tu. Suami yang baik. Tapi hati-hati tentang baik, hati-hati tentang soleh. Ya, sebab itu kita kalau berkawan dengan orang soleh memang cukup baik, bagus. Tapi hati-hati bila kita baik. Bila kita baik, jangan mengaku kita soleh, jangan mengaku kita baik. Kena iblis ni dia sebelum dia dilaknat tu usjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis pun dilaknat siapa dia? Dia adalah hamba Allah yang kuat semayang.
Kalau kitab hadis dalam kepala otak iblis. Kalau Al-Quran tu dalam kepala otak dia, ini iblis. Tapi apabila dia mengaku dia orang baik, dia mengaku jadi hamba yang terbaik, dia mengaku dia yang paling hebat, itu yang dia melanggar perintah Allah. Ni iblis, tuan-tuan. Ya. Dia bulan Ramadan orang tanya, Ustaz, iblis betul kena tangkap? Betul, bulan Ramadan. Iblis ni pada bulan Ramadan dia kena tangkap, ya. Dia akan dimasukkan, dirantaikan ke dalam laut yang paling dalam. Ni iblis. Satu pendapat mengatakan yang paling kuat-kuat, yang tak kuat tak kena tangkap. Satu pendapat mengatakan yang kuat kena tangkap, yang tak kuat pun kena tangkap. Dua-dua kena tangkap, duduk masuk dalam laut. Lepas itu ulama bagi tahu, Nabi bagi tahu, jangan kamu lama-lama duduk tengah laut. Yang suka duduk tengah laut ni orang lelaki suka mancing tengah laut. Hati-hati. Ya, sebab tengah laut ni tempat jin. Tempat jin, ya, sebab jin bertendang di tengah-tengah laut. Sama juga kaedah tengah dalam hutan, ya. Ketika dah masuk dalam hutan tiba-tiba dengar orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu jin Islam azan. Ya, itu dengar pula ada buat nyanyian zumba. Tu jin kafir. Ya, jin kafir ni dia tak boleh azan. Ya, kena tahu tentang jin kafir, jin Islam. Jin ni di dua kaedah. Satu jin ni dia boleh menyerupai apa yang dia menyerupai. Satu lagi jin ni dia tidak menyerupai, dengar suara je. Ni kaedah jin. Jin ni sasaran dia wanita. Ni jin, ya. Dan kalau kata ulama pula tempat sarang jin adalah tempat bulu-bulu kemaluan. Betul ulama bagi tahu 40 hari cukup. Sunat cukup hari Jumaat. Kalau tak dicukup, tempat sarang jin. Kalau 40 hari, jadi sarang ni. Kalau macam ni, umur dah 50 tahun, dia ada bandar Kuala Lumpur jin dalam tu. Dia main snooker dalam tu. Main snooker, main badminton dalam tu. Main pusal dalam tu. Yang payah nak bangun semayang. Itu yang suami isteri kadang suka bergaduh. Kadang suka marah. Sebab jin dah bersarang kat dia. Kata ulama', dia buka dalam hadis. Adalah hadis. Itu kata, tak silap aku, adalah hadis Imam Bukhari, tak silap. Apabila orang tu, dia malam dia tak boleh nak tidur, dia gelisah. Tu tanda jin dah dekat dia. Cuma tak masuk. Yang keduanya, dia suka marah. Dia suka marah-marah. Sikit nak marah. Tu tanda jin dah damping. Cuma tak masuk kalau dah masuk, tu yang kadang jadi sewel, jadi gila. Sebab tempat sekolah aku ada 8 orang tak siuman. Asalnya itu lah. Ada 8 orang. Dulu ada 18 orang tak siuman. Sekarang tinggal 8 orang tak siuman. Dulu madrasah kami ni pengasasnya almarhum Ustaz Ghazali Bahaja Rasulullah, bapa aku. Jadi sekarang dia tak ada, dah meninggal dunia. Anak-anak teruskan. Aku dengan Ustaz Rizam, semualah adik-adik teruskan. Jaga orang tak siuman, jaga anak yatim, jaga budak-budak hafal Quran, jaga ibu tunggal. Ibu tunggal ada 8 orang. Siapa nak ibu tunggal boleh telefon kat aku. Ada 8 orang. Umur 72 lah tapi boleh telefon, tak masalah. Bukan apa jadi teman tidur jadi untuk kejut bangun sahur. Bang, bangunlah sahur. Kadang orang cakap, Ustaz kalau dia pun tak larat nak jaga kita apa? Ada 8 orang. Ada seorang tu opah dara, umur 83. Tak pernah nikah pun. Gigi 3 depan ni. Ada sekolah aku, tuan-tuan. Baiklah, jaga tentang dusta. Jangan dusta, jangan tipu orang. Boleh tipu ni, kata ulama, dalam kitab fiqh, dia benarkan, dia nak menyelamatkan sesuatu benda. Maksud nak menyelamatkan orang ni daripada dia bergaduh. Sama juga kaedah yang dia menakan tipu. Tengok kaedah, kalau orang dah letak parang sini, letak parang sini, kita boleh tipu. Contoh orang tanya, mana rumah imam? Rumah imam mana? Padahal kita tahu rumah imam kat situ. Dia orang ni nak membunuh, nak membakar, dia dah letak parang, kita boleh tipu. Tunjuk rumah imam tempat lain, boleh. Tu kaedahnya. Sama juga isteri yang dia ada isteri 2 orang atau 3 orang. Isteri pertama, yang kedua ni dia bercakap bergaduh, suka bergaduh Maka suami ni boleh nak tipu isteri pertama atau tipu isteri kedua supaya mereka ni baik-baik, boleh. Ini kaedah tipu ini benar dalam hukum syarak. Kadang-kadang ada yang tipu yang kita tak sedar, tipu pejabat, tipu bos, ambil MC, cuti, kata kita sakit padahal tak sakit. Gaji tu adakah macam mana? Gaji tu haram sebab dah tipu. Sama juga kadang dia buat kereta kerajaan, kereta syarikat ke, dia isi minyak, situ dia isi minyak RM50, dia claim 100. 50 lagi haram, tak boleh. Hati-hati tuan-tuan. Benda-benda ni sangkut paut dengan tubuh. Tengok akhir zaman, nak sambut raya dengan duit judi boleh, tak masalah. Biasa lama-lama bakul lemang dengan daging babi pun boleh. Tengok tak cara tuan-tuan. Akhir zaman orang makin lama makin bodoh. Tuan-tuan tengok akhir zaman ulama makin lama makin tak ada. Ulama ni dalam hadis sebut al-ulama warasatul anbiya. Anbiya, bila kita belajar bahasa Arab, nahwu saraf, anbiya ni adalah nabi dan rasul. Bila dia dijamakkan, dia dihimpun, termasuklah ulama. Bila akhir zaman dunia dekat kiamat,
Allah angkat ilmu, Allah wafatkan ulama. Bila Allah wafatkan ulama akhirat ni makin lama makin tak ada. Makin lama makin tak ada. Itu yang tak lama manusia makin jahil. Dekat Arab dia jahil. Cakap Melayu dia bodoh. Cakap Jawanya goblok. Ya, cakap Banjarnya bungul. Ya. Orang makin lama tak tahu. Main bantai je benda yang halal. Dia kata haram, dia haram. Kata halal. Ya. Dia tak tahu. Itu lama-lama muncul Dajjal. Muncul Dajjal. Dajjal dah ada dah. Bukan tak ada dah. Dajjal duduk kat mana? Duduk kat Kuala Lumpur ke apa? Ya, duduk kat mana? Dia duduk kat satu pulau di tanah Arab. Dia diikat, dalam hadis sebut dia diikat. Tangan dia macam ni, kaki sampai kat tangan. Dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jassasah, binatang yang berbulu. Dalam hadis sebut, Dajjal ni dia akan masuk semua negeri, semua pelosok negeri, semua kampung dia akan masuk. Dia Dajjal. Ilmu dia cukup power. Tentang Dajjal. Ya. Tapi Dajjal tak boleh jumpa Nabi Isa. Tak boleh. Nabi Isa, bukan Haji Isa. Nabi Isa. Kena faham. Itu belajar jangan tidur. Bulan Ramadan dia orang suka tidur. Haji Isa. Dia kata. Kena tahu ni. Hamba kalau belajar, suka-suka dinding. Suka dinding. Kenapa cari dinding? Apa? Cantik pun kau. Belajar nyandor. Memang mana-mana seorang masjid, memang dia suka cari dinding. Itulah sedapnya belajar. Tak kisah. Nak nyandor aku nak belajar. Tak kisah. Aku kalau orang belajar dengan aku, nak baring pun tak masalah. Tapi kalau baring, aku ngajar baring. Itu je. Yang penting belajar. Itu je. Mana-mana aku ceramah kadang, dia suka cari dinding. Tiang, dinding. Tu tak ada dinding, tumbang. Lama tumbang. Tak apa, tak ada masalah. Nanti ada perkiraan dekat negeri akhirat. Nanti dinding ni akan menjadi saksi dekat negeri akhirat. Ya Allah, bulan ni dia belajar menuntut ilmu. Dia sandar aku dah menjadi saksi, ya Allah. Lepas tu jangan tak datang menuntut ilmu. Kan dalam hadis menyebutkan, dalam kamu jadi orang yang mengajar. Dalam kamu jadi orang yang belajar. Dalam kamu jadi orang yang mendengar. Jangan kamu jadi orang yang keempat. Cilakalah kamu. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Cilakalah kamu. Cilaka tu rugi Untung ni bulan Ramadan kita buat satu digandakan 1000 kebajikan. 1000 bulan. Fikir Kalau selawat sekali, sallallahu ala Muhammad, sekali selawat, diganda 10,000 selawat pada bulan Ramadan. Ni kelebihan pada bulan Ramadan. Macam isteri pula, dia khidmat dengan suaminya. Allahu Rabbi. Suami pula khidmat dengan isterinya. Dia ganda 1000 kebajikan. Fikir bulan lain tak dapat. Bulan Ramadan saja. Umat Nabi Muhammad je dapat, tuan-tuan. Itu yang Nabi Adam cemburu. Nabi Ibrahim pun cemburu. Nabi Musa pun cemburu. Sampai dia kata apa? Kami pun nak jadi umat Muhammad, tuan-tuan. Baiklah, yang pertama dusta. Yang kedua khianat. Khianat, tak amanah. Kan senang jadi orang amanah ni, susah amanah ni. Amanah dengan Allah, lain hukumnya. Amanah dengan manusia, lain hukumnya. Kena jadi orang amanah. Lepas tu di antara yang amanah hamba Allah, iaitu malaikat Allah. Dia mereka sami'na wa ata'na. Malaikat Allah dia menurutkan perintah. Dia tidak mengingkari perintah. Malaikat yang belah kanan ni, dia mencatat tentang kebaikan. Catat. Kita baca Quran, kita sedekah, dia catat je. Yang belah kiri ni, dia nak catat. Kalau kita buat salah, yang ni tak bagi. Kata jangan catat dulu. Bagi dia masa 7 jam dulu. Ini kelebihan umat Rasulullah. Bagi masa 7 jam. Bila dia dah bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau dia tak minta ampun, dia tak minta ampun dalam masa 7 jam, baru kau tulis. Nampak? Ini kelebihan umat Rasulullah. Malaikat kiri kanan. Kita ni dia pandu 5 malaikat, tak silap. 1, 2, atas 3, depan 4, belakang 5 malaikat Allah. Kita ni ada bodyguard, tuan-tuan. Kita ni bodyguard malaikat Allah. Malaikat Allah selalu memerhatikan kita. Dia ikut mana pergi. Dia perhati. Isap rokok kata malaikat. Kau tidur belajar, kau tidur Malaikat tu tulis. Kau asak ada bini lain ke? Kau tak cakap bini kau ke? Dia tulis. Dengan bini boleh tipu Dengar ni Abang Sado. Dengan bini boleh tipu Dengan Allah tak boleh tipu. Dia taktik dia catat. Kau semain tarawih 8 rakaat. Balik kau tengok bulu filem Dia tulis. Yang main Allah ni, dia punya bodyguard. Dia tulis ada perkiraan satu persatu dekat negeri akhirat. Satu dia besok kat negeri akhirat ada skrin. Besar skrin, tuan-tuan. Dekat negeri akhirat semua orang telanjang. Yang tak telanjang 3 golongan. Pertama yang tak telanjang, para nabi, para rasul. Dan orang mati syahid, syuhada bagi wanita dan lelaki. Yang ketiga yang tak telanjang bagi umat Nabi Muhammad yang hidup dekat dunia, dia bagi orang pakaian, bagi baju. Dan dia bagi dia dana, orang ni beli baju pakaian, nanti kat negeri akhirat orang ni tak telanjang. Kalau siapa tak nak telanjang kat negeri akhirat, tolong orang. Itu je, tuan-tuan. Dekat negeri akhirat. Dekat negeri akhirat mereka sebut apa? Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, selamatkanlah aku.
Semua sebut itu. Nabi-nabi sebut itu. Seorang nabi, ya, seorang manusia yang sebut, ya Allah, ampunilah umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Nabi. Ya, itu yang Rasulullah bagi tahu. Nanti di padang mahsyar, umatku yang boleh jumpa aku di padang mahsyar yang baik akhlaknya. Akhlaknya baik. Jumpa orang senyum, jumpa orang angkat tangan, jumpa orang bagi salam, baik akhlaknya. Dengan jiran membaik, ya. Mereka baik akhlaknya akan jumpa aku di padang mahsyar. Kalau dapat nak jumpa Rasulullah, kena baik akhlak. Dengan suami kena baik, isteri dengan suami kena baik. Itu lah, ya. Isteri kadang dia baik dengan suami. Bila suami baru dapat gaji, dia baik lah. Baik lah. Suami dapat duit daripada SP, dia baik lah. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok lebih kurang macam sama je. Yang ketiga, siapa nak selamat dalam kubur ni, jangan suka mengadu domba. Mengadu domba. Dalam kitab Mahimah dia panggil namimah, mengadu domba. Kita kena tahu. Fitnah lain, ya, fitnah lain, mengumpat lain. Mengumpat ni, kalau contoh aku dengan abang ni bagi tahu cerita pasal kawan ni. Kalau abang ni dah tahu, kita cerita tu ngumpat. Kita tahu. Fitnah ni, abang ni tak tahu, aku cerita ke dia. Itu fitnah. Ya, sekarang ni banyak berlaku dalam Facebook, netizen. Hati-hati ya. Ingat tu, dalam kitab Mahimah menyebutkan mereka bangun daripada kubur apabila suka mengadu domba, suka fitnah, suka mengumpat. Dalam kitab menyebutkan ghibah dan namimah, mereka bangun daripada kubur berkepala balik bayar babi. Hati-hatilah, jangan kata orang, jangan mengumpat orang, jangan namimah. Hati-hati netizen. Siapa dah tengok live sekarang, hati-hati kau. Faham ingat tu. Hati-hati, ya. Ni akhir zaman. Dalam hadis sebut, bila akhir zaman dekat dengan yaumul qiyamah, fitnah berjalan berluasa. Dalam hadis sebut. Tengok dekat kita main telefon, fitnah sampai. Sama juga habaran palsu, tu hadis palsu ke, hukum-hukum yang tidak benar ke, itu fitnah. Itu bila sampai di tangan orang beriman, dia berhenti. Dia berhenti, dia tak sebarkan. Tuan-tuan, ya. Hati-hati ya. Orang ni fitnah, orang ni fitnah berjalan, ya. Tambah pula sekarang telefon boleh edit. Ya, gambar-gambar muka aku, badan dia. Orang boleh edit, tuan-tuan, ya. Tiba-tiba muka aku telanjang, badan telanjang orang lain, ya. Orang boleh edit, ni akhir zaman. Tuan-tuan, ya. Ingat tu, rekan-rekan je, jangan risau. Yang ketiga, mengadu domba. Aku nak cerita ni, kalau buat dusta cerita 4 jam tak habis. Ya, kalau 4 jam habis, tuan-tuan nak kerja. Macam aku tak kerja. Kerja aku ngajar, Ngajar kat luar, ngajar di madrasah, jaga anak yatim, ya. Mandikan orang gila, gosok gigi orang gila, belikan roti orang gila, ya. Orang gila ni bagus jaga orang gila. Dia tak ngumpat orang. Orang gila. Tak ada cerita. Aku duduk kat orang gila, tak pernah ada cerita. Ustaz, dia ni tak ada. Dia relax ada, dia cerita ada. Sama-sama orang tak gila, orang gila ni kalau sama orang gila dengan tak gila, dia tak boleh sembang. Kau tahu. Geng sama geng dia cerita sembang. Apa dia sembang tu? Ni kadang-kadang seronok tengah orang tak siuman, kadang seronok. Kadang dia ada rumah dia, ada 8 orang. Ya, kita kadang tengok gelagak dia orang. Itu sekolah kami ni kadang malam-malam kalau budak-budak terlambat bangun, dia orang ni orang tak siuman tolong kejut. Bangun, sahur. Kau puasa, aku tak payah. Dia tak siuman kan wajib puasa pun, ya. Yang wajib puasa orang yang mukallaf, tuan-tuan, ya. Yang keempat, kencing sambil berdiri. Ni orang yang kalau 4 benda ni kalau dia tak jaga, 4 benda ni dalam kubur tak selamat. Pertama, jangan dusta. Isteri jangan tipu suami jangan tipu isteri. Anak jangan tipu mak, jangan tipu bapa, ya. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, jangan mengadu domba. Yang keempat, jangan kencing sambil berdiri. Banyak orang kencing berdiri kat pejabat. Hati-hati ya. Ya, hati-hati, kencing jangan berdiri sebab bermula siap kubur daripada kencing tak bersih. Ada hadisnya. Istanzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersucilah kamu sekalian dari buang air kecil, kerana sesungguhnya kebanyakan seksa kubur itu dari sebab buang air kecil. Hati-hati. Ya, boleh kencing berdiri. Asalnya sunnah kencing bertenggung, boleh kencing berdiri bila kencing tak terus. Itu pun dalam jamban seorang-seorang. Tak boleh di halayak ramai. Sampai kencing boleh tengok orang punya. Besar buat apa kan? Batuk bini 3. Itu yang tak boleh haram. Ya? Sebab di halayak ramai tak boleh. Yang nak tahu? Ya, sebab bila kencing tak ikut sunnah, dia akan kena penyakit sulsul baul. Sulsul baul tu macam mana? Nanti kemaluan ini akan air kencing yang keluar. Susah nak semayang. Bila nak semayang, dia kencing, dia kena balut kemaluan dia.
Sebab apa? Bila kencing dia berdiri, dia tak ikut step dia. Dia tegur saja. Kalau kencing ikut sunnah, dia akan saluran yang betul. Ni lepas tu kencing dia ikut sunnah. Buka dalam kitab fikih, buka dalam kitab tasawuf. Ya, akhir zaman banyak orang kencing tak ikut sunnah, main pancuk je. Ya, kadang kencing masih sembang. Dikira speed apa? Belum. Aku dah faham. Bini aku rembat. Sambil kencing dia nyimbang. Tahu tak, tempat kencing tempat syaitan, tempat jin. Lepas tu ulama bagi tahu dah, buka dalam kitab bab kencing. Sesiapa kamu nak buang najis, kepala kena tutup dengan kain atau pakai kopiah. Kalau tidak, dia ambil najis, dia sapu kat kepala. Itu yang kita jadi lemah. Jadi lemah tentang agama. Ya? Kalau kopiah-kopiah tak ada, helmet pun boleh. Boleh. Sambil kencing pakai helmet, berak pakai helmet. Tak masalah. Janji kepala tu tutup. Itu je. Baiklah, ni tentang 4 benda ni kena jauh. Kalau siapa jauh, selamat dia dekat dalam kubur. Ambil lagi 4. Siapa jaga, dia selamat. Ada masa lagi. Ya? Ada masa lagi kan? Banyak kan? Yang keempat ni, tadi yang 4 perkara siapa jauhi, dia dusta, khianat, mengadu domba, kencing sambil berdiri. Kalau dia kencing ni ikut sunnah, dia selamat dekat dalam kubur. Ya, kita ambil dengan ringkas. Dan siapa jaga 4 benda ni pula, dia jaga dengan sempurna. Dia dalam kubur, dia selamat. Pertama, pelihara tentang semayang. Semayang yang jaga sungguh. Ya. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Ma salakakum fi sakar. Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka sakar? Jawab penduduk neraka, lam nakum minal musallin. Kami dihumban dalam neraka sakar sebab kami tak semayang. Meringankan semayang, melambatkan semayang. Hati-hati tentang semayang. Ya. Lepas tu semayang kena ngaji. Dalam hadis sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Rasulullah. Dalam hadis. Ya, semayang fardu 5 waktu, dia ada rukuk, ada sujud, dia ada tahiyat, dia ada salam. Semayang jenazah, mana ada rukuk, mana ada sujud. Boleh kita muzakarah. Siapa dapat duduk, tak dapat berlari, boleh. Tu yang pasal tu duduk belakang tu tak nak kena tanya, ya. Aku kalau mengajar, siapa duduk depan memang masalah kena tanya dengan aku, ya. Tak kira kau siapa lah. Aku mengajar aku lain. Kalau dia madrasah, ada rotannya tu. Tak dapat. Kalau ni aku rotan, aku kena rotan balik, ya. Bukan boleh orang ajar orang tua-tua dia lain sikit, ya. Aku dah ceramah di luar dah 10 tahun. Ceramah di masjid surau, pejabat, di dataran, di padang bola. Tu dekat belakang mati tu, tempat pelacuran aku pernah ceramah tu. Ya, pernah ceramah. Kami bentang sejadah, kami ceramah. Ya, bagi tahu tentang Islam, bagi tahu tentang syurga, tentang neraka. Orang datang. Dia sampai dia cakap apa? Ustaz, ni ceramah ni mingguan ke harian? Kenapa pula? Tak ada orang datang sini cerita kami bab hukum. Nampak? Sebab tu kerja da'i, kerja penceramah ni bukan ceramah di surau, dia masjid je. Dia kena berdakwah, dia mengata tempat. Ya, ni kerja da'i, ya, kerja pendakwah. Baiklah, pertama jaga tentang semayang. Jaga tentang semayang. Semayang jaga sungguh. Semayang kena belajar semayang ni. Angkat tangan ni sunat. Tak angkat semayang sah, ya. Yang wajibnya takbiratul ihram. Dia ada takbiratul ihram, ada takbiratul ula, ada takbir intiqalat. Kita kena ngaji semayang. Kalau orang semayang Allahu akbar, dia goyang-goyang macam ni. Jangan suka kata orang tadi batal, tak sah, ya. Ni mazhab tantang orang ni ada penyakit Parkinson. Dia Parkinson. Ya. Tak ada lah. Ni pasal dia ada penyakit. Ni tak ada suka nak ambil video viral. Ya, ni dekat pejabat ni ada orang semayang macam ni. Ni mazhab apa tak tahu ni, tolong komen. Ya. Ni akhir zaman semua itu lah. Ya, akhir zaman. Ya, kadang tiba-tiba nanti kan semayang zuhur, tiba-tiba imam semayang tak angkat tangan. Allahu akbar. Jadi tengok ambil gambar. Ni imam JKR ni dah tak betul ni. Tolong ambil tindakan. Jabatan agama ambil tindakan. Ya. Padahal imam tak ada angkat tangan, sakit. Mana tadi kena bantai ni. Sakit. Belajarlah hukum bab solat. Ya, bab solat. Angkat tangan bukan wajib pun. Sunat je. Ini kaedah solat dengan semayang. Sama semayang tarawih. Kadang semayang 8 bergaduh. Semayang 20 bergaduh. Ya, tak ada masalah. Siapa nak buat 8 boleh. Siapa nak buat 20. Siapa tak nak semayang pun boleh. Tak ada masalah pun. Yang haram ni kalau bergaduh. Tu je. Kalau aku jadi pengerusi, kau siap bergaduh nak 8, 20. Aku halong, aku kunci suruh tarawih. Buat apa nak gaduh-gaduh. Nak buat 8 boleh. Buat 20 pun boleh. Tak nak semayang boleh. Tapi aku tak semayang rugi lah. Sebab apa? Pada bulan Ramadan digandakan pahalanya. Tuan-tuan, rebut pada bulan Ramadan. Jaga tentang semayang. Ada kalau syarat Fatihah ada 10, dia ada syarat Fatihah. Angkat kalau takbiratul ihram dia ada 10. Aku ambil satu. Alif dia tak boleh panjang. Tak boleh. Ada setengah orang dia was-was, dia tak dapat qasad ta'rad, ta'yin tak dapat. Qasad sahaja aku semayang.
Qasar, ta'arud, fardu. Tahu fardu? Kalau zuhur, fardu zuhur. Qasar, ta'arud, fardu. Ta'yin, kalau Allah Ta'ala. Ni tentu kalau bila tak dapat qasar, ta'arud, ta'yin, itu dia semayang. Iman nak rukuk, dia bagi fikir betul Kadang jadi wawan Allah 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 Allah. Hui, geram kalau boleh seku dalam solat bagi terus, tapi tak boleh ya. Yang belum lagi yang jenis dia merepek-repek angkat tangan merepek ada. Aku ceramah mati tempat sembahyang tapi aku Allah. Hebat yang ustaz sembahyang sembahyang ustaz intel. Maya apa bodoh tu orang ni. Mana dia belajar ni? Tu bila dia macam tu, dah tentulah segi solatnya dah cacat marbah. Yang keduanya ganggu orang sembahyang. Ya, kita dah kata dia. Ni kadang solat lepas tu kena ngaji sungguh. Angkat Imam Syafi'i macam mana, Maliki macam mana, Hambali macam mana, Imam Ar-Rafi'i macam mana dalam solat. Ya, ni bab solat. Tu yang dalam hadis sebut sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak terang. Masa terhad ya. Masa terhad. Sikit lagi nak berhenti ya. Masa terhad. Nak cerita bab solat ni betul kena ngaji. Ada kalau habis satu tadi tentang takbiratul ihram tu, alif dia tak boleh panjang. Ra, lam tak boleh panjang. Contoh alif dia dah pendek. Dah betul dah. Allah. Tak boleh. Ya. Dia kena ikut dia punya kiraan, dia punya berapa lama. Ra kena mati kan. Allahu akbar. Ya, mati kan. Itu kaedah beda dia. Kalau Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kalau Allah itu kompang yang besar. Ini bahasa Arab. Lepas tu bahasa Arab ni kena ngaji. Ya, kena belajar bahasa Arab. Dia panggil, di antara kalau belajar nahwu saraf ni, dia panggil bid'ah yang wajib. Kena tahu bahasa Arab. Dia tak tahu. Bahasa Arab yang tahu, ene, ente, unte, kude, kurme. Ya. Lain tak tahu. Ya. Itu yang seorang hamba Allah pergi umrah, buat umrah. Pak Arab tanya, ma ismuk yahi, ma ismuk. Dia jawab, no smoke. Pak Arab tanya, mak ismuk, siapa nama kamu? Dia jawab, no smoke, rokok tak ada. Habis lah, jahanam, tak tahu bahasa Arab. Pernah belajar bahasa Arab. Sebab kalau dalam solat dia panggil tafahum. Tafahum ni dia faham, dia baca. Ni tentang solat. Lepas tu imam ni, sunat dia baca surah yang makmum boleh ikut sunat. Kenapa? Makmum boleh tumpu buat solat. Kalau imam baca surah yang makmum tak boleh tumpu, jadi makmum akan hayal sembahyang. Hayal. Imam baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Makmum tak tahu apa? Hayal. Fikir ke lain lah. Ya, fikir ke lain. Hayal. Itu kalau kaedah solat, macam ni okeylah, kurang sikit. Sebenarnya dia makruh. Dia ganggu kita sembahyang, ganggu. Macam ni betul sembahyang sejadah putih. Bila sejadah putih, ingat mati. Ya, kalau warna-warni, Allahu Akbar. Sujud, Allah, warna ni lawa ni. Tukar tirai tahun ni lawa ni. Nak baju sedondon lah, nak beranak warna ni. Nah, dia kacau. Dia bukan haram. Ya, tak haram. Dia sunatnya warna putih. Bila warna putih, ingat mati. Itu Sikit lagi ya. Yang ketiga, ya, yang kedua, sampai kedua, iaitu bersedekah. Siapa baca sedekah, selamat dia dalam kubur. Ya, sedekah. Tapi sedekah hati-hati. Sedekah ada dua kaedah. Dalam hadis sebut, yang bermaksud apa kata Rasulullah, kamu memberi tangan yang kanan, tangan kiri diam. Tak tahu. Ni akhir zaman kadang orang sedekah suka viral. Pergi pasar Ramadan, beli kuih orang, beli nasi lemak orang. Kawan seorang ambil video, ya, tunjukkan dia sedekah. Tak payahlah, boleh-boleh tak payahlah. Dia ada dua kaedah. Kalau satu dia takabur, habis. Na'udzubillahi min zalik. Satu lagi dia riak, habis. Habis, pahala langsung tak dapat. Duit hangus, pahala tak dapat. Ya, hati-hati ya. Ya, sebab tu orang yang benar-benar yang ingat Allah, ya, dia bagi tu kerana Allah, dia tak akan seboleh-boleh kadang gambur pun tak nak. Sebab tu kena jaga sungguh-sungguh. Biarlah ini urusan dia. Ini urusan Allah. Urusan dia dan urusan Allah. Bukan urusan aku. Aku dah bagi, selesai dah. Tuan-tuan. Ya? Hati-hatilah. Sebab syaitan jahat. Nafsu jahat. Hati-hatilah. Kadang-kadang orang bagi pakai. Ambil gambar ni. Tunjuk pakai. Biar ada gambar sikit. Kita ni datang sekolah. Adalah gambar nampak pakai sikit. Biar orang tengok kita ni dermawan lah katakan. Selfie dengan Ustaz. Memanglah masa selfie tak ada apa-apa. Nanti bila dah masuk dalam WhatsApp group, Sini berkata, hebat aku ni. Dalam grup WhatsApp, aku yang paling hebat. Dia riak je, habis. Pahala tak ada. Itu yang takut lah. Ya? Lepas tu kalau dalam panggil hebat syirik, dia panggil syirik af'al khafi. Syirik yang paling tersembunyi. Dia selalu berlaku di dalam solat. Dia panggil syirik af'al khafi. Dia berlaku di dalam solat. Allahu Akbar. Dalam solat.
Hati-hatilah. Masa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup. Ini bulan Ramadan ni. Rasulullah beritahu dah. Nak buka puasa, kena benda yang terbaik. Itu madu lebah. Ini madu lebah tualang. Ada sangat lebah dalam ni. Dalam hadis sebut, rumah sahabat semua ada madu lebah. Rumah kita ada madu lebah ada? Mana ada, bohong. Sama buah kurma. Kita punya rumah, buah kurma ada pada bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Sebenarnya buah kurma ni kena ada kat rumah, setiap rumah kena ada buah kurma. Sama juga madu lebah. Kena makan setiap hari, bukan makan bulan Ramadan je. Siapa yang selalu makan buah kurma setiap hari paling kurang 3 biji atau 5 biji, dia dihindar penyakit kanser. Ni bukan cerita dongeng. Sebab kita banyak, negara kita banyak kena penyakit kanser sebab tak makan ikut sunnah. Makan tak suka buah-buah sunnah. Ada yang suka buah durian, suka. Buah kurma tak suka. Busuk punya orang. Sama madu lebah ni. Madu lebah ni makan anak beranak. Ni madu lebah asli. Tak ada tipunya. Asli. Ni boleh ambil dekat luar seorang satu. Tapi mahal RM90 sebab ini asli madu tualang. Bukannya coknya yang tak ada. Ni madu tualang. Madu ni sebenarnya boleh buat ubat. Kalau ada sakit apa-apa, kalau luka titik je. Tentang madu lebah. Boleh ambil kat luar seorang satu. Ambil. Jangan tak ambil. Tapi dah ambil, bayar. Tu je. Tak bayar, aku kejar. Tu. Yang kedua, ubat mata rukiah air Zam-Zam. Tengok, umur aku dah 50 lah. Dah 50. Tak ada sakit, tak pakai cahaya mata. Tak ada darah tinggi. Tak ada sakit gawat, kecil manis. Tak ada semua. Tapi amalkan setiap malam. Titik dengan ubat mata air Zam-Zam. Dah dibacakan surah Al-Fatihah 1000 kali. Dan ayat-ayat rukiah. Bukan untuk mata. Kalau untuk resedung apa, telinga hidung titik. Kalau ada luka titik. Ada seorang hamba Allah di Sarawak. Kakinya kena nanah macam kayak. Dia kata, saya usaha macam-macam ubat. Tak boleh Ustaz. Saya cubalah ikhtiar dengan air Zam-Zam yang Ustaz dah baca ayat rukiah. Saya cuba. Alhamdulillah Allah angkat penyakit. Kelebihan ubat mata rukiah air Zam-Zam. Padahal hadis sebut air Zam-Zam adalah ubat. Dan dia baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Kalau anak nangis malam, kena gangguan ke baby ke apa, titik ke mata. Titik kat ubur-ubur, baca ayat kursi sekali, baca surah Ikhlas 3 kali. InsyaAllah dia tak nangis. Ada kat luar, boleh ambil juga. Tak ada jual kedua ubat. Kami buat ni di madrasah, kami bawa masa ceramah, kami bawa untuk urusan madrasah. Ada kasur kijang ni. Kasur kijang ni boleh ambil dekat luar. Ni buat pengubatan rukiah. Tanpa COVID ni, kalau salam ke orang, sapu je lah kan. Dia menghindarkan daripada virus. Dan siapa menghidup, mencerdikkan akal, menguatkan jiwa, menenangkan jiwa dan menghindar daripada sihir dan santau. Lagi tu ada seorang hamba Allah. Dia baru je tadi WhatsApp, Ustaz, saya kena COVID. Keluarga saya kena COVID. Ustaz suruh amalkan habatus sauda. Suruh dia amal habatus sauda. Tuan-tuan, kejap je Allah angkat penyakit. Ini kelebihan habatus sauda gel, tuan-tuan. Sekarang dah ada gel, boleh masuk telan dia dah minyak. Kalau siapa ada penyakit dalam pun dia akan keluar ikut najis. Kanak-kanak pun boleh makan. Kanak-kanak boleh makan. Aku bukan nak berniaga, tak ada. Pertama nak cari dana untuk sekolah madrasah. Yang kedua untuk tolong umat Islam. Daripada makan yang benda yang mampu kapu, dalam Islam semua ada. Sebab Rasulullah beritahu dah, habatus sauda ubat segala penyakit. Madu lebah pun ubat segala penyakit, kata Rasulullah. Air Zam-Zam pun ubat penyakit. Semua yang jual ni semua sunnah-sunnah. Kalau sedikit kijang adalah di antara minyak yang Rasulullah pakai. Ada dekat luar, boleh ambil seorang satu. Tapi ingat ujungnya dah ambil, bayar. Tu je. Sebab duit ceramah tuan bagi tu untuk aku. Berniaga-berniaga ni untuk sekolah. Di sini bagi berapa? 300. Dia 500. 500 kaya-kaya ni 500 kita kira 300. Driver aku 2 orang. Driver aku 2 orang, seorang 100. Tinggal 100. Minyak 30. Nak makan tak boleh, kalau tak ada bulan Ramadan boleh makan lah. Tinggal 70. Nanti balik bini pau habis tu suka pau lu kau. Bini minta bagi, dengan bini jangan kedekut. Sebab di antara kalau suami ni nak berkat rezekinya dengan anak dengan isteri, tak boleh kedekut. Itu je. Bila kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril ويا رب إسرافيل ويا رب ميكائيل ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.